Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-pujian adalah hak milik Allah sekalian alam ini. Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, pagi ini, sekali lagi Allah memilih kita untuk hidup lagi pada hari ini, ya, untuk meneruskan kehidupan kita. Allah beri kita nafas lagi hari ini, pagi ini, alhamdulillah. Sebab itu bila kita bangun, kita ucapkan doa kita, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, syukur sebab Allah masih memberi ruang dan peluang kepada kita lagi untuk bernafas pada hari ini. Esok, lusa, kita tidak pasti sama ada. Allah masih beri peluang kepada kita lagi, ya. Moga-moga insya-Allah dengan ruang-ruang dan peluang-peluang yang Allah kurniakan pada kita pada hari ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita bertaubat atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, ya. Kita memperbaiki amalan-amalan kita, mana-mana yang kurang, mana-mana yang cacat celah, kerana peluang yang ada pada kita tidak banyak, ya. Tidak lama sebenarnya. Bukan dikatakan pada orang tua sahaja yang akan pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan orang muda pun sama. Jadi insya-Allah kita sentiasa bersiap sedia untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kan bagus dalam hidup kita ni kalau kita mengingati mati, kan? Nabi suruh kita mengingati mati. Allahu akbar, ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Allah kata setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi bukan nak cerita bab mati hari ini, muslimin-muslimat semua, tetapi insya-Allah kita sambung sedikit kuliah kita pada bulan lepas. InsyaAllah kita masih ingat lagi barangkali. Mudah-mudahan insyaAllah kita mendapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT dan serta mendapat kasih sayang dan perlindungan daripadanya. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur pada Allah SWT di pagi ini. Sekali lagi Allah pilih kita untuk berada di taman-taman syurga. Masya Allah, hebatnya, ya. Sebut majlis ilmu adalah merupakan taman-taman syurga. Mudah-mudahan ianya akan membawa kita asbab kepada kita untuk beroleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kuliah subuh kita pada pagi ini adalah anjuran daripada Muslimat surah An-Nur, ya. Section surah An-Nur fasa 3A, Bandar Seremban Selatan, ya. Allah. Panjang sikit nama dia. Hak nama pendek pun tak ingat. Ini kan hak nama panjang. Terima kasih pada pihak pengancur atas ruang-ruang yang diberikan kepada kami setiap bulan. Dan saya tahu surah An-Nur ini aktivitinya Masya Allah sangat makmur. Mudah-mudahan insya-Allah muslimin-muslimat semua, ya. Insya-Allah kita doakan yang terbaik khususnya pada pihak penganjur dan mudah-mudahan sentiasa surah An-Nur berada di hati kita. Walaupun bagi saya sebulan sekali, tapi tetap ingat, Alhamdulillah ramai sahabat-sahabat kita yang saya dah sebut antaranya tadi. Dan kita ada Edah, kita ada Nur Medina, ya, Masli, Nur Zarinawati, Zainun Abdul Rahman, Zaliha Zainal, ya, Edah saya dah sebut tadi, Siti Anisah Mansur, Masnur, Allahu Akbar. Okey, tu, ya.
infak. Jangan lupa ni pagi Jumaat Masya Allah. Hari Jumaat lagi kita. Baru minggu lepas hari Jumaat. Allahu Akbar. Tapi Jumaat lepas kita berada di Pulau Pinang. Alhamdulillah. Masih teringat kenangan-kenangan ketika berada di sana. Jam 12 malam makan durian. Allahu Akbar. Bukan cerita tu Mas Nah. Bukan nak cerita makan durian. Tidak. Tapi nak ceritanya kenangan yang mengusik jiwa lah. Okey, Wani. Ni orang Negeri Sembilan ni. Junaidah. Junaidah Bahrom. Okey, seterusnya Atika. Sorry Nazar dah sebut tadi. Okey, muslimin-muslimat semua. Hawamida, Alhamdulillah saya nak sambung sedikit cerita kita pada hari yang lalu, pada bulan yang lepas berkaitan dengan doa. Doa tetap sinonim dengan diri kita. Setiap hari kita baca doa, insya-Allah. Paling tidak setiap kali selepas menunaikan solat 5 waktu. Bahkan bila-bila masa sebenarnya kita boleh berdoa. Tidak ada masa yang ditegah kita melakukannya kecuali berada di tempat-tempat, contohnya di bilik air. Itu tak adalah kita akan berdoa, betul tak muslimin-muslimat semua? Tapi dalam hati pasti akan ingat. Tapi saya lupa. Maksud tanda sebut kena doa juga kan? Itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doa kita? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kan? Kita baca. Kan ada yang tak baca ni? Kalau tak baca tak boleh keluar tandas kita, betul tak? Allahu Akbar. Okey, jadi jangan lupa infak dana untuk aktiviti surau ini supaya ia lebih makmur lagi. InsyaAllah sentiasa aktiviti setiap hari. Kalau kita lihat masa kita je yang kadang-kadang tak sempat tapi aktivitinya sangat bagus. Masya Allah. Okey, Habibah Rasul. Okey, antara saya nak sambung sikit lagi, bila ketika menziarahi makam Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Itu yang saya dah sebut pada bulan yang lepas. Okey, Nur Cahaya. Seterusnya, ketika melakukan sesuatu pekerjaan dan urusan yang penting. Allahu Akbar. Mintalah dengan Allah. Berdoalah pada Allah. Kalau kita buat sesuatu yang sangat penting. Walaupun kerjaan harian. Sangat penting ni. Nak pergi meeting ni, nak pergi bentang kertas kerja ni. Bagi orang yang bekerja lagi lah. Saya ni dah pencen. Ni 11 tahun dah besar. Masya Allah. Tapi tak apa. Masih ingat dalam keadaan-keadaan bos suruh pergi meeting. Benda yang penting bentang kertas kerja supaya diluluskan kita apa yang kita nak bawa pada hari ini. Memanglah doa banyak-banyak. Ya Allah, permudahkanlah urusanku pada hari ini. Ya Allah, permudahkanlah urusanku. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ini boleh diterima oleh ahli mesyuarat. Jadi maknanya apabila ada urusan-urusan yang penting, kita angkat tanganlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, Haziza, Munira, Masya Allah. Munira duduk kat mana ni? Duduk dekat dengan dengan Yanti ke? Maklumlah kan, bertemu semula dah selepas balik daripada umrah. Hanidah Mansur, Mansur, yes, Jamalah Mutiara. Nur As Romil. Okey. Haji Aziz Zunaizah Ahmad. Ya Allah, Mak Su. Apa khabar Mak Su? Rindu kat Mak Su. Sungguhlah. Cekodok dia memang sedap betul. Okey, sorry saja-saja Siti Haji Ahmad. Okey. Jadi ketika kita dalam pekerjaan yang sangat penting dia. Mak Su masih lagi bekerja. Saya panggil dia Mak Su sebab dia memang ngaku diri dia Mak Su. Padahalnya dia jauh lebih muda daripada saya sebab dia masih bekerja. Tak apa, kadang-kadang ada begitu. Zubaidah. Kadang-kadang ada begitu walaupun dah masih muda tapi dia ada gelaran-gelaran yang tertentu. Gelaran yang baik tak apa, dengan gelaran yang tidak baik. Okey, Anita Dalib ada bersama. Okey, seterusnya ketika membaca kunut. Sebab itu jangan lupa baca kunut. Solat subuh Tadi baca kunut tak?
Kalau orang nak kuliah subuh InsyaAllah ingat. Hari ni ingat. Esok wallahu alam. Apa? Tak dapat jumpa Ustazah Kak Yanti sebab ada tanggungjawab di rumah. Hati nak sangat pergi. Tak apa, insyaAllah niat tu dah sangat bagus. Asima Salina. Okey, maknanya niat nak jumpa tu pun dah okey dah tu, insyaAllah. Berbesar hati Yanti kalau sebut aja dengan nama Allahu Akbar apa pula dah sebut aja nama Munirah, dia pasti ingat, Masya Allah. Tapi ada seorang lagi, Munirah di Pulau Pinang. Dia pun juga sangat bagus. InsyaAllah, mudah-mudahan dia hadir bersama kita pada pagi ini. Okey, tu Yanti. Jauh dengan saya pada hari ini. Tapi tak apa, awal pagi tadi, dia dah hubungi saya. Ustazah, jangan lupa kuliah subuh hari ini. Saya faham. Terima kasih atas ingatan yang baik daripada Yanti. Takut saya terlupa. Sampai tak boleh nak tidur, takut. Tak apa, tak ada masalah. Tapi tidur Kuantan. Wah, salah Kak Mak ti. Okey ini bukan kita bercakap, tapi nak ceritanya Siti Anisah. Okey tapi ketika kita baca kunut tu, ketika melakukan solat subuh, kita baca kunut tu, itu waktu di antara atau tempat yang paling cantik kita berdoa dalam solat. Allahu Akbar, muslimin muslimat semua Okey, tak lupa Munirah tu. Okey Seterusnya, tiap-tiap kali mengadakan majlis dan upacara yang tidak berbentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Tiap kali ada majlis apa? Apa-apa saja majlis, selagi majlis itu tidak melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. InsyaAllah, majlis apa? Kita buat majlis kesyukuran ke, majlis doa selamat ke, InsyaAllah. Lagi majlis apa? Majlis kenduri kahwin pun tak apa, sebab kenduri kahwin ni sebenarnya adalah tuntutan dalam agama sebenarnya, muslimin-muslimat semua. Jadi bagi orang tuan kenduri, tuan rumah tu, banyak-banyak berdoa ketika itu. InsyaAllah majlis kita mudah-mudahan ataupun doa kita didengar, ataupun masa yang paling sesuai untuk kita berdoa. Allahu Akbar. Ayah baru nak ke klinik. Mudah-mudahan insyaAllah kami doakan. Mudah-mudahan ayah tabah sentiasa berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah semoga Allah memudahkan urusan kita. Saya pun sama juga berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah sentiasa memudahkan setiap urusan kita setiap pagi. InsyaAllah. Okey. Hairani. Okey. Azma Maziwati. Ziwati. Azmana. Ayahnya tak pernah betul tiap kali dia sebut. Sorry, sangat maaf. Azmana Zuwati. Masya Allah. Boleh dah tu. Okey. Seterusnya kita tengok ketika majlis, kita mengadakan majlis dan upacara yang tidak bercanggah. Okey, majlis perkahwinan, tak apa. Saya katakan tadi, dalam majlis tu makna majlis yang ada ataupun ada termasuk sebagai ibadat, yang mana kita melaksanakan suruhan Allah, bukan larangan kan. Majlis kenduri kahwin kan suruhan Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengadakan majlis kenduri, mana majlis kenduri kahwin, walaupun dengan memberi makan dan dalam memberi makan 2 cupak gandum katanya dalam satu kitab, menceritakan Rasulullah SAW mengadakan kenduri kahwin. Jadi maknanya majlis itu adalah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pastikan tidak ada perkara yang melarakan kita, yang melalaikan kita. Okey, Danis, Asyah Mazin, Nur Cahaya. Okey. Ketika ditimpa kesulitan, gundah gelana dan rasa gelisah. Wah, kalau rasa gelisah, kalau rasa ada masalah, angkat tangan, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang berlarutan panjang kita punya
masalah, ya. Doa pada Allah supaya kita tidak berada dalam keadaan yang duka cita yang amat sangat. Allahumma inna na'udzubika. Mana? Allahumma inna na'udzubika. Banyak benar nah. Min ilmin la yanfa' lagi. Minal hammi wal hazan. Kita minta doa pada Allah SWT supaya Allah lindungi kita, jauhi diri kita daripada rasa sedih dan duka cita. Minta dengan Allah supaya hilangkan rasa sedih dan duka cita yang sedang kita tanggung ini. Minta dengan Allah. Sebab semuanya Allah SWT yang punya. Nak bagi kita rasa selesa pun kita berdoa pada Allah SWT. Ketika itu dalam keadaan yang susah sangat. Macam-macam lah kesusahan kita. Dan kita angkat tangan berdoa pada Allah SWT. InsyaAllah itu masa yang sangat sesuai. Sebab kita ni kalau masa senang kita tak ingat Allah kan. Tapi bila susah macam tu, Masya Allah, ya, kita akan ingat Allah SWT. Mudah-mudahan insya-Allah muslimin-muslimat semua, ya. Ada Rashidah, Zainul Majid, okey, jadi saya sebut mana yang tak sebut lagi lah, Salidah Saleh. Okey, saya harap pihak penganjur tak adalah, Ustazah sebut nama orang atas, saja. Kata apa, suka-suka ke? Barangkali tidak juga, ya. Tapi kita ni amat suka bila orang panggil nama kita. Kalau saya, walaupun nama saya tak sedap macam mana pun, kalau orang panggil, saya suka. Saya macam kalau ada sahabat saya berkata, Ustazah, Ustaz selalu cari sebut nama Ustazah. Zawiyah ada tak? Zawiyah Hasan ada tak? Allah, bukan sekadar ingat nama, bahkan dengan nama ayah sekali, Allahu Akbar. Lagilah kita suka, ya. Ismayadi Maryam Kamariah. Kita suka, saya suka. Walaupun tak cantik, tak apa. Tapi orang ingat nama kita ingat sangat, kita rasa sangat mesra, rasa macam itulah, ya. Okey, saja-saja. Okey, seterusnya, ketika berjumpa dengan sanak saudara ataupun sahabat handai yang dah lama berpisah, yang tak jumpa. Jumpa saudara mara. Kadang-kadang, ya betul, hari tu 2 tahun kita berada dalam, awak kata apa, COVID, kita tak boleh balik kampung dan sebagainya. Jadi bila diberi peluang, kita balik ziarah jumpa keluarga. Kalau saya balik sekali, tak cukup untuk jumpa saudara mara. Walaupun sememangnya dah tak ramai berada di kampung. Merata dah sekarang ni. Tapi kok mana-mana pun, kat kampung tu ada lagi. Walaupun di peringkat cucu saudara, kan, mana ada lagi. Betul, kalau balik sekali memang tak sempat. 3 kali balik, insya-Allah, Allahu Akbar. Nak tunggu 3 kali balik Ustazah, macam mana? Tak ada masalah. Nak baliklah, gitu aja. Okey Umi, ada ni Naimah ni dengan Umi, bateri dia habis. Wah, sampai terlupa nak cas bateri. Masya Allah. Tahniahlah Naimah, lama dah dia tak balik Kelantan kan. Alhamdulillah dia tidur rumah Umi rupanya. Masya Allah. Mudah-mudahan hubungan persahabatan kita, semakin akrab dan rapat. Tu. Ketika bila masa yang sesuai untuk berdoa, ketika berjumpa dengan sahabat yang lama kita tak jumpa, ataupun tak pernah jumpa dan baru jumpa. Masya Allah, sebenarnya banyak, banyak masa-masa yang sesuai untuk kita berdoa. Okey, Salina Salahuddin, Fatimah Ayub, Junaidah Baharun. Kenal sebut Junaidah, kenal walaupun tak pernah jumpa, tapi saya selalu dengar namanya daripada mulut Mat Hafsah. Bila nama dia sebut, rasa suka dan bangga sangat Ustazah. Masya Allah. Betul kan tu? Kan saya dah cakap tadi kan, seronok rasa. Walaupun kita tak pernah jumpa tau. InsyaAllah. Lain kali, barangkali
kita boleh jumpa ya. Tapi nama Junaidah Baharom, saya Junaidah ke apa? Saya ingat Mek selalu menyebutnya ya. Okey, Mama Lina. Mama Lina. Okey ya. Salina, okey. Apa kata Zaliha Zainal kata, terharu bonda bila orang sebut nama dah. Jadi saya kata tadi, saya minta maaf dah. Maknanya kalau ada berulang kali disebut, itu bukan apa ya. Tapi kalau saya lama tak nampak, saya rasa macam saya tahu, bukan tahulah, tapi semacam tahu. Wan Munira ya. Jadi kalau sebut nama tu rasa sangat suka. Gitu aja dah boleh cakap kan. Bangga. Okey, masa ya. Okey. Jadi ketika berjumpa kaum sanak saudara kita yang dah lama tak jumpa, yang dah lama terpisah. Wah, masa tu sangat sesuai untuk kita berdoa. Begitu juga berjumpa dengan sahabat anda yang lama tak jumpa ataupun tak pernah jumpa. Tapi Masya Allah ya. Macam saya pergi ke Pulau Pinang minggu lepas. Nazar ni dah lama sebut nama. Tapi tak pernah tengok. Tapi baru jumpa dengan Nazar, dengan Maksud. Masya Allah. Ya, jadi kita tak pernah jumpa. Tapi sebab nama dia sebut. Rasa macam begitu rapat. Ya? Rasa sangat rapat. Okey, Hisham. Okey, Aida. Ya. Tak apalah, faham. Ya, cerita sama. Okey. Ya, jadi walaupun tak pernah jumpa tapi dah rasa macam kenal sikit sebanyak tentang dirinya, tentang keluarga dia. Masya Allah kan. Liz sudah biasa jumpa, pernah jumpa, betul tak? Ayah selalu jumpa. Masya Allah. Semalam jumpa lagi. Allahu Akbar. Tak apa. Bukan kata jumpa selalu tu menyebabkan rasa tak suka. Tapi kita rasa, okey, bahagia sangat. Bila kita berjumpa dengan sahabat anda kita. Kaum keluarga, lebih-lebih lagi. Muslimin-muslimat semua. Kata Nazar akrab. Alhamdulillah. Syuhada Jaafar. Okey. Orang Perlis belum lagi, insyaAllah. Mek Hafsah. Ustazah dah jumpa dengan Nazar. Dah, Mek, minggu lepas semasa ke Pulau Pinang. Zahra Kristal. Tahu Zahra Kristal. Pernah jumpa. Sekali-sekala. Tak ada masalah kan? Itu biasalah. Masa kerap juga kita bertemu. Alhamdulillah. Bila lagi? Ketika hujan turun. Masa hujan turun tu doalah pada Allah SWT lebih-lebih lagi. Pagi ni, di awal pagi tadi, hujan. Sangat. Sebab, bukan sangat macam mana, tapi nak ceritanya, sangat cantik. Awal pagi hari Jumaat. Tu ya. Sebab tu, pernah dengar bahawasanya, kalau malam Jumaat tu, yang di antara jam 2-3 pagi, Seremban masih hujan, Ustazah. Ya, Alhamdulillah. Berdoa pada Allah. Lebih lagi pagi Jumaat, awal pagi kalau hujan, bangunlah kalau rajin. Kalau tak takut, ajak suami bangun. Tadah air hujan. Biar ada hujan dulu. Jangan kata mula-mula turun tu kita dah tadah. Ini petua lah. Bukan fatwa. Tapi petua. Maknanya tadah air hujan yang dah turun agak lama sedikit. Baru kita tadah. Ini sangat bagus. Untuk, yalah kalau orang kata untuk berubat. Tapi yalah betul. Malam Jumaat. Pagi Jumaat. Lebih lagi di awal pagi, bukan 6 pagi, tidak tapi di awal pagi, lebih kurang, saya rasa dalam pukul 2 pagi, kita pun takut nak bangun tu. Okey, Radiah Syarif, Anita Dalib, maknanya kita sadar dan banyak juga boleh kita gunakan insya-Allah dengan biiznillah.
dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak izin, tak boleh juga. InsyaAllah doa pada Allah. Puan Hindun kata, baik Ustazah, saya dah lama tak nampak Ustazah dalam TV. Ada juga sekali-sekala Puan Hindun, sekali-sekala Khadijah, sekali-sekala orang bagi ruang. Betul Ustaz, semalam pun hujan lebat sangat. Ni pun masih hujan, tapi dah slow. Biar dia hilang dulu hak yang kalau kata kita di Shah Alam ni banyak sangat kilang-kilang dan sebagainya. Biar dulu, hilang dulu yang punya tu daripada kita ada hak yang bersih. Jangan kadang tak perasan hari hujan kecuali kalau lebat sangat. Ambil malam Jumaat, malam Jumaat. Sebab masa hujan tu doa kita mustajab. Apatah lagi kita ambil air dia. Dia berserta dengan hujan tu, dia sendiri tu pun dah dikira masa sesuai untuk kita berdoa. Kita pula ambil air pada malam Jumaat, hujan. InsyaAllah saya katakan tadi, biiznillah, dengan izin Allah. Kalau tak ada izin Allah, tak jadi apa-apa. Simpan buat ubat, buat apa-apa je lah. InsyaAllah, obat resah gelisah, tak boleh tidur malam, mandikan. Di sini, Teluk Intan, masih hujan. Dari sebelum subuh tadi, hujan rahmat pagi Jumaat. Yes, betul. Yes, hujan rahmat, kita selalu kata. Dulu kita tak sebut hujan rahmat. Sekarang ni sejak pandai-pandai kita mengaji ni dah panggil hujan rahmat. Okey, Suwardi Lami. Suwardi Lami. Okey. Surah An-Nur, maaf. Mandi air bunga. Okey. Boleh, tak ada masalah. Tak ada air hujan, masukkan bunga-bunga, mandilah air bunga. Jangan niat untuk perkara yang maksudnya mandi bunga dalam arti kata yang tidak baik. Untuk kita punya apa kita panggil terapi, segar bila kita mandi air bunga. Cuma nak beli air bunga tu kat mana? Ada Rina Nur Medina, nak beli kat mana? Sebenarnya kat kedai-kedai ada. Memang dia campur semua tu, masukkan dalam air tu. Kita ni bila nak mandi air bunga ada ubat tidak? Okey. Seminggu sekali kita mandi macam tu, okay, bagus sangat, tak ada masalah. Badan kita rasa segar. Tambah lagi ambil air hujan segayung. Okey, Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan semoga Allah kenakan kesihatan yang baik pada diri kita. Segar. Tak ada rasa sedih dan duka cita. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Jauhkan daripada rasa sedih dan duka cita. Lagi, wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Minta jauh daripada rasa penat, letih, malas, tak bersemangat. Minta. Kita perlu, sebab tak nak bangun pagi letih, siang letih, tengah hari letih, malam lagi letih. Malam letih menasabah lah sebab kita penat bekerja dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tak bersemangat. Tak letih tapi tak bersemangat. Apa pun bersemangat. Betul tak? Kita ni bersemangat. Nak bersemangat. Jadi cantik. Bila mandi air bunga. Bagi tahu surah An-Nur tadi dah. Mandi air bunga. Tak ada salahnya. Kita mandi air bunga ketika tertentu. Siapa dah tidak. Supaya kita rasa segar badan kita, je nak. Bunga apa? Bunga-bunga yang biasa pun tak apa, tapi janganlah bunga kertas tu tak jadi apa, betul tak? Bunga-bunga yang ada bauan, rose, bunga apa yang putih-putih kecil tu, tak ingat nak sebut dah. Tak apa, tak ada masalah. Nursiah Kardi. Okey, Waalaikumsalam. Seremban pun hujan. Alhamdulillah. Merata-rata hujan. Masya Allah. Itu hujan rahmat. Kadang-kadang kita ni siang panas sikit. Okey. Ketika hendak memulakan solat dan sesudah mengerjakannya. Ketika nak solat dan sesudah mengerjakannya. Nak solat, kita berdoa pada Allah. Doa lah. Tak ada masalah. Lepas pada kita qomat tu. Baca doa qomat tu. Kita doa. Selalunya kita baca apa? Kita baca apa? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Minta Allah ampunkan kita. Walaupun dengan kelimah yang macam tu.
Dah, okey, kita minta ampun dengan Allah. Okey, ros gunting, orang Sabah, Mek. Bunga melur, bunga kenanga, ya Mek, betul. Ada di kedai kalau kita beli, betul tak? Belilah, minta satu-satu longgok tu. Mana dia ada campur-campur semua. Okey, boleh kita buat mandi. Sangat bagus, Masya Allah. Siti Fatimah Ali. Wah. Saya baru nampak, mungkin saya tak terpasan tadi. Okey, ada masa lagi? Sikit masa lagi? Okey. Sepanjang malam, terutama sepertiga yang akhir dan waktu makan sahur. Sepanjang malam. Terutama sekali sepertiga yang akhir. Pukul berapa sepertiga akhir? Bagilah malam bermula dengan pukul 7, berakhir dengan 7 pagi. 7 malam, 7 pagi. Bagi. Kalau kata sepertiga yang akhir, maknanya 1/3 yang akhir. Antara lebih kurang 4, 5, 6, 12 bagi 4. Maka kita akan dapat 3. Jadi kalau kata 5, 6, 7. Tu cantik. Terutama sekali waktu kita bersahur. Waktu makan sahur. Sebab Allah kata apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan orang-orang yang beristighfar ketika waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun, iaitu ketika waktu sahur. Tak kisahlah waktu sahur tu pukul berapa kita makan. Jam 5 pagi, jam 3 pagi. Ada orang bersahur jam 3 pagi. Saya kata awal sangat tu. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Kamariah Wahab. Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Tak ada masalah. Bila? Tapi cantiknya ketika sebelum masuk waktu subuh. Kalau sekarang ni, lewat dah kalau 5.30 kita bersahur kan. Kalau saya, tak berapa nak dan dah. Sebab ada dalam 15 minit sahaja lagi. Tak sampai 15 minit pun. Kan? Sebab sekarang ni sebelum jam 6 dah subuh. Setengah-setengah negeri lambat subuh. Jadi kena awal bersahur. Masya Allah. Allah kata, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan bila pada waktu sahur, bagi orang-orang yang memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya muslimin-muslimat semua, kita boleh. Maksud saya bukanlah kata kita macam mana, tapi sebab dalam Al-Quran menyebut gambaran orang-orang yang disebut sebagai ahli syurga. Orang yang macam mana? Kalau kita boleh memenuhinya, mudah-mudahan dengan izin Allah kita juga dibenarkan untuk berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya yang doa tadi, antaranya juga orang-orang yang kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Maknanya orang-orang yang sikit tidur, banyak berjaga. Sikit tidur, qalilan minal laili, maknanya sedikit saja masa yang untuk malamnya bagi dia tidur. Hak lain dia berjaga, ya. Allahu Akbar. Jadi saya katakan tadi, Allah beritahu belaka dah. Tak adanya Allah sembunyi. Orang nak masuk syurga, Allah sembunyi. Allah hanya sebut ahli neraka. Tidak, ya. Tapi ada semua Allah cerita. Macam mana? Semuanya Allah sebut dalam Al-Quran dan kita carilah. Kalau kita tak mampu mencarinya, kita dengar tak apa dah. Sebab para asatizah kita selalu menyebut perkara-perkara ini. Supaya kita ni melakukannya. Supaya kita menjadi ahli syurga. Nak masuk syurga tapi kita tidak pernah melakukan perkara-perkara yang disebut oleh Allah SWT. Orang yang muhsinin. Orang yang muttaqin. Maknanya tak ada dalam diri kita. Saya kata sebagai contoh. Rohana, Maimunah Abdul Aziz. Okey. Okey, saya ambil sikit lagi masa. Rafi'ah. Sebab hari ni Mek kata letih juga tu berderet. Tapi doakan pada saya. Mudah-mudahan saya mampu melakukannya. Kita bercakap tentang doa
dalam nak melaksanakan tugas-tugas yang besar, maka kita doa pada Allah. Saya berdoa, muslimin-muslimat juga berdoa. Dan doakan saya juga supaya saya mampu melakukannya hari ini. Habis kuliah subuh, saya ada lagi 9 suku sampai 10.30, 11, 12, 1, 2. Saya perlu sangat doa daripada muslimin-muslimat semua dan juga sokongan daripada muslimin-muslimat semua supaya kita tetap terus bersama untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi nak jadi orang yang Allah sebut dalam Al-Quran, maka insya-Allah kita kena buat perkara-perkara yang Allah suruh. Tengok dalam surah Al-Imran ayat 134. Yang tu direct menceritakan orang yang akan masuk syurga Allah ataupun orang-orang yang muhsinin. Antaranya Allah kata apa? Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menafkahkan rezekinya ketika dalam keadaan susah dan senang. Senang dan susah. Kalau kata masa senang kita bagi, itu tidak ada masalah. Tapi masa kita susah tu yang kita bagi juga, menafkahkan. Lagi? Wal kadhiminal ghaib. Yang menahan diri daripada rasa marah. Menahan diri daripada rasa marah. Menahan. Nak marah tapi tahan. Lagi? Wal afina anin nas. Orang-orang yang boleh memaafkan manusia yang lain. Itu sangat penting, sangat muslimin-muslimat semua. Termasuk saya sendiri pun. Kadang-kadang ada juga marah kat orang. Tapi cantiknya kalau kita boleh memaafkan. Masya Allah, Masya Allah. Okey, saya habiskan. Ketika khatam Al-Quran 30 juzuk. Bacalah doa. Itu masa yang sangat sesuai untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita khatam Al-Quran 30 juzuk. Saya harap insya-Allah kita walaupun tidak Ramadan, Al-Quran sentiasa di hati. Al-Quran sentiasa di bibir kita, lidah kita selalu membaca Al-Quran, tak banyak sikit, tapi nak banyak buat banyak. Buat sikit tak dapat banyak. Okey, kata Harani, rindu kat kitab Ustazah. Makasih banyak. Kami pun rindu juga tu. Bila kami asyik tahu nak sampai ke Sinun. Allahu Akbar. Sedap juga berkelakar Sarawak. Pandai lagi. Bolehlah. Puan Hindun, saya doakan Ustazah sentiasa sihat agar terus berdakwah memberi ilmu kepada kami, memberi kami ilmu. Alhamdulillah. Terima kasih. InsyaAllah. Saya cuba. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Okey, Ayah. Dah sampai, Ayah? Alhamdulillah. Dah sampai. Sejuk. Sebab hujan lebat. Sangat-sangat masa yang sangat sesuai untuk. Ketika sujud dalam solat khususnya pada sujud yang terakhir. Bila? Ketika sujud. Masa lain. Okey juga. Tapi yang paling sesuai masa sujud. Ketika terutama sujud yang terakhir. Doa lah. Nak doa apa? Tapi yang bahasa Arab ataupun dalam hati. Doa dalam hati. Apa nak kehendak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nak minta apa dengan Allah? Baca. Bacalah. Dan antara doa yang jangan kita tinggal iaitu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Baca masa sujud tu. Ataupun nak baca ketika selepas tahiyat akhir sebelum beri salam. Sebelum beri salam. Itu masa yang sangat sesuai dan juga mustajab. Bukan sangat masa yang sesuai, tetapi sangat mustajab. Allahu Akbar. Muslimin muslimat semuanya. Okey. Tempat mustajab pula. Tempat tadi doa tempat yang sesuai. Tapi semua yang tempat saya sebut tadi dan yang paling mustajab antaranya bila melihat Baitillah kita doa insya-Allah Insya-Allah kita berpeluang lagi untuk melihat Baitillah. Bila masa tidak ada masalah untuk kita pergi melihat rumah Allah, melihat Baitillah, okey, tak ada masalah. Bila
Ustazah nak pergi bila? InsyaAllah. Kumpul duit, kita pergi sama-sama masak. Jamalia, Zaliha Zainal, jangan lupa. Jangan lupa Zainal. Kita pergi umrah sama-sama. Zahidah. Okey, seterusnya ketika melakukan tawaf, masa duduk keliling Baitullah tu, doalah banyak-banyak. Mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jangan duduk khayal kata-kata ada orang tengah duduk tawaf tu baca WhatsApp, tengok handphone. Tengok handphone baca doa tak apa, ya, tapi takut buat tengok benda lain. Saya risau tu je. Kalau memang baca Quran daripada handphone tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau duk baca benda lain, itu sangat mendukacitakan sebab di situlah tempat doa yang mustajab. Okey, Nurhawati. Lama tak lama tak nak, saya tak baca nama Nurhawati. Saya tahu mungkin sibuk, barangkali itu pun saya yang tak perasan. Okey, kita laju sikit. Ketika melakukan tawaf, doa pada Allah. Kita berada di sana sekejap je. Lepas tu kita balik. Lama nak pergi pula. Duduk di sana berbaring, kita duduk di sini. Maka saya nak sikit di sana. Jadi gunakanlah peluang-peluang bila kita berpeluang lagi untuk ke sana. Dan kita tak pasti sama ada kita berpeluang lagi untuk ke sana. Okey? Cik Sofia. Okey. Ketika di Multazam dan Hijri Ismail. Hijri Ismail baru ni tak boleh masuk. Dia tutup. Kan? Multazam, okey, ada orang memang berpeluang. Walaupun tak dekat. Tapi kalau kita ribas ke belakang, ada ruang, okey, angkat tangan pada Allah SWT. Terus menghadap Multazam kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Ketika melihat Masjid Rasulullah SAW, ini Masjid Nabawi. Tengok aja Masjid Nabawi, maka kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata bila sampai Madinah, entah mana masjid. Nampak menara masjid yang tinggi tu. Alhamdulillah, kita dah nak sampai ni. Kalau kat Mekah, tengok jam. Kan? Tengok jam, wah dah nak sampai dah kita. Dah nak sampai dah. Kenapa? Rindu sangat. Tak sabar-sabar nak melihat Baitillahil Haram. Ya? Orang tak pernah pergi, kali pertama pergi, ya Allah, macam manalah Baitillah, Bila tengok Allah, kagum. Terpegun sejenak kita. Allahu Akbar. Besarnya nikmat-nikmat Allah. Banyaknya nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Ketika itu lagi kita terasa sangat kan? Allahu Akbar. Muslimin, muslimat semua. Okey. Kak Yanti Hamid Ustazah sebut jam tower kan, tak nampak jam aja, dah tak dah nampak dah dekat dah, kita terbayang-bayang dah. Allahu Akbar, ya. Di telaga Zamzam, Bi'ru Zamzam, sekarang kita dah tak boleh masuk dah Bi'ru Zamzam, tapi kalau muslimin muslimat perasan dalam kita tawaf tu, dia ada tulis Bi'ru Zamzam di antara Multazam. Belakang sikit daripada Multazam tu ada tulisan Bi'ru Zamzam. Apa makna Bi'ru Zamzam? Telaga Zamzam. Perigi Zamzam. Kan? Dia tutup dah. Dulu dia buka. Masa-masa dulu tu nak pergi ke air Zamzam tu, kita kena turun tangga yang tinggi sangat. Turun sampai bawah, cebok air dalam perigi. Wah, pakai apa ni pakai gayung. Masya Allah, tak pakai gayung, pakai penyebuk. Masya Allah, baldi ke apa semua. Allahu Akbar, muslimin-muslimat semua. Saya masih sempat. Ya, sebelum dia tutup. Sebab bila buka tu bahaya juga. Kalau buka lagi sekarang ni, cuba bayangkan, yang ramai, berebut, jatuh tangga. Ya, dia jauh ke bawah macam kita turun ke bilik air di Mekah dan di Madinah. Tu kita turun bawah ke bawah. Macam itulah dia punya kedudukan perigi Zamzam dengan tangga yang tinggi. Turun. Masya-Allah, tapi tak apa, walaupun dah ditutup, tapi tempatnya masih ada, masih ditulis, ya. Dan memang ditulis, bukan masih ditulis. Memang ada tulisan dia. Bi'ru Zamzam. Duduk 04, duduk berdiri di situ. Duduklah. Itu di antara tempat-tempat yang Allah makbulkan doa kita. Allahu Akbar. Cahaya Hasna, Zaliha. Okey, okey. Sikit lagi. Di atas Bukit Safa dan Marwah.
Tapi kadang-kadang kita ni nak berhenti di Bukit Safa, nak berdoa, tak berapa nak dan. Bukan tak dan macam mana. Orang bertolak-tolak. Kan? Tapi kalau kita nak berdoa di situ, kita pergi agak jauh sedikit. Jangan duduk di tengah-tengah tu memang tempat orang nak mulakan apa semua. Ya. Tapi kita elak jauh sikit tak apa. Tapi kita kalau boleh dulu memang boleh naik bukit dulu. Boleh naik dulu. Ada kita panjat sikit. Ada orang duduk sekejap. Baca doa. Panjat sekarang ni tak ada dah. Sekarang ni tak boleh panjat. Dah tak boleh naik bukit dah. Sebab bahaya. Orang sekarang kalau ramai, kalau pakat tolak ke apa, jatuh bahaya. Sebab tu dia tutup senang supaya tidak berbahaya. Tapi bila kita nak naik tu, di situ dah masuk, dah bukit dia dah tu. Di mana di situ dah boleh kita baca doa. Tapi untuk kita berdiri agak lama sedikit, memang sukar. Cuma saya kata pergi jauh sikit saja ke belakang di tempat orang tak ramai tu. Okey, insya-Allah kita boleh ya. Okey. Syah Hasan. Okey. Apa pada tu di Safa Marwah pun sama. Tapi cuma macam itulah ya, kita tak boleh duduk lama di makam Nabi Ibrahim alaihissalam, maknanya di belakang dia tu makam, bukan makam itu, bukan kubur Nabi Allah Ibrahim, bukan makam tapak kaki Nabi Allah Ibrahim. Dulu boleh lagi pegang macam tu intai apa dia ada dalam sekarang ni nak mendekati pun sangat payah. Tapi kalau berpeluang gunakan. Jangan kira. Selagi kita tak dihalau, so boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Duduk je. Berdoa sampai selesai. Kalau orang halau, kita ribah sikit. Rasa kosong, lapang, okey. Kalau boleh solat kat situ, lagi baik, Masya Allah. Tapi orang perempuan payah sikit. Saya rasa sekarang ni pun payah jugalah. Tapi kita jauh sedikit. Jangan duduk tengah-tengah tu kena langgar kat orang kan. Jauh sedikit. Tak apa. Tak ada masalah. Okey. Di Muzdalifah pada malam 10 Zulhijjah. InsyaAllah pada sahabat-sahabat yang nak pergi haji pada tahun ini. Maka cantik. Kalau orang tak pergi haji umrah, dia tidak ada bermalam di Muzdalifah. Kita hanya lalu sahaja. Tapi kalau menunaikan haji ada. Di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah. Sahabat-sahabat yang berada di sana, doakan kami, insya-Allah. Dan kita di sini, boleh tak berdoa? Boleh. Sempena mereka berada di Arafah, selalu mereka tengah hari seketika gelincir matahari itu, iaitu gelincir sikit, maka dah masuk dah waktu untuk orang berada ataupun wukuf di Arafah. Maknanya doa kita insya-Allah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Jadi saya ingat 2 tahun lalu, tahun 2018 2020 kita tak ada. 2018 kalau tak silap, sahabat saya dia kata, Ustazah, bila sampai kat sini wukuf Arafah sampai masa dia, maka saya akan WhatsApp kat Ustazah. Saya kata tak apa, tapi nak ceritanya bila dia WhatsApp tu terasa, ya Allah syahadunya, ya Allah ambil masa untuk kita berdoa pada Allah SWT. Walaupun kita berada di sini, doakan untuk kami yang belum pernah pergi Ustazah. InsyaAllah kita sama-sama doakan. Saya harap Kamarujan tahun ni kita pergi ujung apa kata Mek, ayah tengah mencuci ke. Biasalah kan. Itu yalah, tak apa. Allah sayang kita lagi, Allah bagi kat kita. Okey, seterusnya di Mina pada hari Tasyrik 11, 12, 13. Habis kita yang berada di sini, bolehkah kita berdoa? Tak ada salahnya. Sempena orang di sana, Allah makbulkan doa dia. Semoga kita di sini juga Allah makbulkan doa kita. InsyaAllah. Dalam masjid. Dalam masjid. Masjid mana-mana. Tak kisah. Lebih lagi di kedua masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan kalau berkesempatan Masjidil Aqsa. Itu lebih-lebih lagi lah. Habis masjid-masjid yang lain pun sama. Ketika berada dalam masjid, berdoalah banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah banyak kehendak dan harapan kita. Apa yang paling penting bagi saya? Keampunan dari Allah SWT atas dosa-dosa yang lalu dan telah saya lakukan. Sebagai hamba Allah, saya juga tidak terkecuali
di dalam melakukan salah dan silap. Ya? Tapi sebagai hamba Allah, kita sentiasa memohon sebagai Allah ampunkan dosa kita. Ya? Sebab itu kita disuruh berdoa dan kita digalak sangat-sangat supaya berdoa. Orang tak berdoa, orang sombong. Ya, insya-Allah kata Maria. Ya. Okey, last seterusnya dalam masjid dan ketika berada di Jamratul Aqabah, ya, pada hari ke-11, 12 dan 13, insya-Allah. Mudah-mudahan, ya. Okey, Syakirah. Okey, Syakirah Ismail. Okey, sikit tanda-tanda doa kita hijab dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya terasa sesuatu yang menakutkan. Bila kita berdoa, kita rasa macam takut, rasa seram, menangis terkala berdoa. Terasa menggeletar, menggigil masa kita ada masa kan kita bila dalam keadaan kita susah sangat ke, ataupun kita dizalimi, kita nak marah ke orang. Kita nak marah ke orang, menggeletar dak kita, menggigil. Ketika itu, maknanya ketika nak doa tu kita rasa menggeletar, menggigil. Ini di antaranya tanda-tanda doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau minta gitu, ya Allah, tak jadi apa. Tapi kalau kita minta, kita rasa macam apa? Kita memang menangis dan kadang-kadang menggigil. Itu di antara tanda-tanda. Saya bukanlah nak kata itu semua disebut dalam kitab itu je. Bila orang-orang yang terdesak, kesusahan. Okey? Orang yang dizalimi, kita tahu orang yang kena zalim doanya tidak ada hijab. Seterusnya, anak yang berbuat baik terhadap ibu bapa. Anak yang buat baik terhadap ibu bapa. Maka insya-Allah, itu insya-Allah doa-doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mak bapa, anak-anak yang taat pada mak bapa, bila dia berdoa, maka doanya tidak ada hijab. Masya-Allah, tabarakallah. Bestnya kan, insya-Allah. Muslimat yang masih ada mak ayah, tolong jaga dengan baik supaya tak menyakit hati mereka. Okey, last. Doa orang Muslim yang tidak berbuat zalim dan tidak memutuskan hubungan silaturahim. Doa seorang Muslim yang tak zalim orang. Kalau dia zalim orang doa kat dia. Orang doa ke dia, bukan doa supaya baik tak apa. Tapi doa yang tak baik, doa orang yang kena zalim tidak ada hijab. Kan? Tapi di sini doa seorang Muslim yang tidak zalim orang, yang tak buat jahat kat orang, sentiasa buat baik dan juga yang menjaga hubungan silaturahim dalam keluarga. Kita dah bincang tentang hubungan silaturahim banyak kali, tapi di antara doa kita, tanda-tanda kita, di antara doa-doa kita yang dimakbulkan, yang sangat dimakbulkan oleh Allah SWT, iaitu doa ketika kita dizalimi ataupun ketika doa orang yang tidak buat zalim kat orang dan juga orang yang tidak memutuskan hubungan silaturahim. Kalau putus hubungan silaturahim, doa dia ditolak. Wallahualam, tapi itulah realitinya. Jangan putus hubungan silaturahim. Jangan sekali-kali. InsyaAllah, mudah-mudahan muslimin-muslimat semua, kita semua orang nak doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, muslimin-muslimat semua, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada pihak penganjur kuliah subuh kita pada pagi ini, iaitu Surah An-Nur Fasa 3A, Bandar Seremban Selatan. Wah, 2 kali bernafas saya baru habis. Tak apa. Tapi kita terima kasih banyak-banyak atas ruang-ruang yang diberikan kepada kita semua untuk berkuliah subuh pada pagi ini. Jangan lupa ada 2 kali lagi kuliah duha selepas ini. Tak apa, muslimin-muslimat semua berehat dulu. InsyaAllah kita minum-minum dulu, breakfast dulu, solat duha. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah beri masa dan peluang yang baik buat kita untuk sentiasa beribadat pada Allah SWT, sama ada dalam konteks yang diri kita personal ataupun secara kita bermasyarakat. Ibadat umum dan ibadat khusus. Mudah-mudahan Siti ajar
Okey, muslimin-muslimat semua, terima kasih daun keladi dan insya-Allah kita jumpa lagi dalam kuliah subuh surah An-Nur pada bulan Julai nanti. Mudah-mudahan Allah kurniakan pada kita usaha yang kuat dan gigih untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah apa harapan dan impian kita Allah makbulkan. Kalau Allah tak makbul di dunia, maka insya-Allah Allah akan makbulkan di akhirat Allah nanti. Okey, terima kasih daun keladi. Insya-Allah bertemu lagi kita di lain masa dan ketika. Maafkan saya, andainya saya tersalah dan tersilap. Mohon ampun dengan Allah SWT. Astaghfirullahalazim. 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 Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.